Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaannya, rahmat dan nikmatnya yang melimpah ruah kepada kita, dan Allah selamatkan kita daripada bencana alam dan perkara yang kita tak sukai. Alhamdulillah, maka dengan rahmat dan nikmat Allah Taala itu kita hari ini adalah dapat bersama dalam majlis ilmiah kita. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pelajaran kita hari ini ialah hubungan dengan buku pembinaan diri kita ni. Kita masih lagi duduk cara hubungan dengan sirah nabawiyah, dengan sirah nabawiyah, perawat kisah kontan Nabi. Kita masih bercara tu lagi. Kita bercara dulu bahawasanya pada tahun yang ke-10 daripada kebangkitan Nabi SAW, maka matilah Abu Talib, bapa saudara dia, dan mati juga isteri dia Khadijah radhiyallahu anha. Sebagaimana kita tahu dulu bahawa selepas daripada lima tu mati, dua kata mati, maka golongan Quraisy sangat-sangatlah ambil tindakan keras, tindakan jahat terhadap Nabi SAW, sehingga Nabi itu adalah terpaksa kena keluar pergi berdakwah di tempat lain, iaitu lagi Taif, dalam harapan akan dapat sambutan baik daripada ahli Taif. Tapi benar waqi'i, kejadian sebenarnya tidak seperti yang diagak-agakkan. Jadi bila kita itu dapati sana tu juga mereka tak terima dakwah Nabi SAW. Itulah peristiwa yang berlaku dalam sejarahnya. Dan kita masih ada cara hubungan dengan pengajaran persirah tu. Gapo pengajaran yang mana kita dapat daripada
keratan sirah yang mana kita dengar lepas dah tu. Kita telah lalu satu daripada pengajaran sirah yang mana kita ambil dulunya, bahwasanya kita dapati daripada Abu Talib yang duk bela Nabi itu adalah menunjukkan bahwasanya terkadang kita dapati seorang pendakwah tu ada orang jaga dia walaupun bukan daripada orang sealiran seakidah, ada orang jaga dia pada keluarga dia, daripada adik-beradik dia, bukan orang yang seagama dengan pendakwah tu, seagama dengan Nabi, tapi adalah mereka tu adalah Nabi itu dijaga oleh orang daripada kerabat dia, untuk nak belakan seorang pendakwah walaupun dia tu bukan daripada orang yang beragama sama. Itu adalah yang mana kita dapat pengajaran daripada hak kita lalu dulu. Hari ini kita sambung lagi pengajaran kita ambil pada sirah. Pengajaran yang kita dapat pada sirah itu ialah yang kedua dalam muka 119 daripada buku yang bersama kita ni, muka 119. Katanya yang kedua, seorang isteri yang salihah, seorang isteri yang salihah yang yakin dengan kebenaran dakwah suaminya adalah banyak dapat meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan suaminya yang selaku seorang pendakwah. Sekiranya dia dapat berkongsi bersama suaminya dalam menanggung kerja dakwah dan kepenatannya. Ini dapat kita ambil pengajaran daripada apa yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha semasa dia hidup. Semasa dia hidup, bagaimana Khadijah itu adalah orang yang yakin dengan kebenaran dakwah Nabi SAW, maka dia adalah seorang perempuan yang salihah, yang yakin dengan kebenaran dakwah suaminya, yakin di atas dakwah Nabi. Jadi perempuan yang salihah yang yakin di atas dakwah suami dia tu adalah banyak dapat meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan suaminya yang selaku seorang pendakwah. Jadi suami isteri yang salihah, yang reti, yang faham hubungan dengan kerja tok laki dia ni, dia boleh meringankan bebanan, keberatan dan kesusahan, penderitaan bagi tok laki. Ini adalah perempuan salihah. Masalah sebagai anak Khadijah, Nabi susah gapo, dia tanggung bersama, dia boleh beri apa dia ubah hati pada Nabi, ubah hati Nabi. Nabi bimbing, Nabi gapo, dia daya hati Nabi. Inilah perempuan salihah. Jadi panayati di Pumi Sattato kan dakwah su sacatam Capinผู้บรรเทาผู้ช่วยบรรเทาอุปสรรคปัญหาที่ประสบกับสามีผู้เป็นนักเผยแพร่ศาสนาได้มาก boleh banyak dia boleh tolong, boleh binakan, boleh tolongkan suami dia yang susah. Ini adalah bila dapat perempuan salihah. Adalah banyak dapat meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan suaminya yang selaku seorang pendakwah. Nabi seorang pendakwah, tapi banyak dapat menghadapi susah itu gini, tapi isterilah yang boleh meringankan, boleh ubah hati kepada suami dia. Sekiranya dia dapat berkongsi bersama suaminya dalam menanggung kerja dakwah dan kepenatan. Bila isteri itu boleh berkongsi dengan suami dia tentang nak menanggung benda ni, maka suami itu beringatlah.
Dengan yang demikian dia dapat meringankan kepenatan suaminya. Dia boleh ringankan kepenatan suaminya. Nang samat pon nak pon bauกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเผยแพร่ศาสนา dan dapat meneguhkan jiwanya supaya dapat meneruskan perjuangannya dan tegak pendiriannya. Dia boleh tolong pula suami itu untuk nak teruskan lagi, meneguhkan jiwa, tanah semangat bagi tok lelaki dia, dan boleh tok lelaki dia teruskan lagi perjuangan dan tegak pendiriannya. และทำให้นักเผยแพร่ศาสนาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง itu ya. นางจึงเป็นผู้มีส่วนในความสำเร็จและชัยชนะของดาkwah. Jadi dapat meneruskan perjuangan, dapat berjaya dalam perjuangan itu adalah hasil daripada isteri yang salihah itulah. Dengan demikian isteri mempunyai kesan yang besar dalam kejayaan dakwah dan kemajuannya. Isteri adalah menjadikan satu sebab yang besar untuk menjayakan dakwah. นางจึงเป็นผู้มีส่วนในความสำเร็จและชัยชนะของการdakwah. Itulah besar. Ini adalah kalau suami itu, isteri itu adalah salihah. Dan inilah yang mana dikehendaki oleh Islamnya supaya berkongsi dalam menyampaikan dakwah. Tapi sebaliknya kalaulah isteri itu pasti manja, pasti manja, hanya letih pendakwah ni, letih pendakwah. Nak tu bagi dakwah pun tak boleh pergi, sakit kepala, domeh, tu dia. Jadi ini penghalang, menyekat orang nak menyampaikan sebar Islam, menyampaikan dakwah dan sebagainya. Jadi isteri itu mesti kena kemkeng juga, kena kerah juga, kena tegak juga dalam nak menyampaikan dakwah. Itulah perlu pada isteri yang salihah. Sebab itulah Nabi menggambarkan khairu mata'id dunya al-matus salihah ni. Dunia mata, dunia ni adalah mata benda, bagai mata benda. Wa khairul mata'iha al-matus salihah. Sebaik-baik mata benda dunia ni perempuan salihah. Itu sebaik. Sebab tu maknanya bila melihat perempuan salihah ni, untunglah kita dalam menjalankan hidup kita dan dalam menjalankan dakwah dan dalam menjalankan ajaran Allah ni, insya-Allah. Inilah kita dapat pada Khadijah. Sikap Khadijah radhiyallahu anha terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang tinggi dalam membuktikan peranan seorang isteri yang mukminah yang memainkan peranan yang besar dalam menjayakan tugas suaminya selaku pendakwah dan juga dalam membentuk keteguhan sikap dan pendiriannya dan melancarkan kelangsungan dakwah. Jadi sikap Khadijah radhiyallahu anha terhadap Nabi ni satu teladan yang tinggi. Bagi retina tu boleh ambil teladan daripada Khadijah ni lah. Bagaimana Khadijah dalam keadaan susah tu dia boleh hidup dengan Nabi, hidup susah sama susah, dan sama-sama membinakan urusan kewajipan Nabi dak berjalan. Maka perempuan hari ini pun perlu pada Khadijah ni lah. Teladan yang tinggi dalam membuktikan peranan seorang isteri yang mukminah. Macam mana botbat hak perempuan yang mukminah yang memainkan peranan yang besar, botbat yang besar dalam menjayakan tugas suaminya selaku seorang pendakwah. Dia boleh tolong suami dia dalam melakukan dakwah ni dan juga dalam bentuk keteguhan sikap, tegak, mitujun dan pendiriannya dan melacak kelangsungan dakwah, boleh pelacak dakwah gitu terusnya. Jadi bolehlah ambil contoh teladan yang besar daripada Khadijah. Itu dia. Kerana Khadijah ni adalah orang kerebah jiwa dan sebagainya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Botbat ท่าทีของนางคดีญะห์มีต่อท่านศาสนาทูตศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวอย่างอันดีที่สุด
สำหรับภรรยาที่ศรัทธาต่อการเรียกร้องสู่ความดีที่จะมีส่วนในความสำเร็จในการยืนหยัดต่อสู้ในสนามการdakwahของสามีini. Jadi inilah peranan perempuan yang salihah. Nah, maka kita dapatilah kata Khadijah itu peranan yang penting. Peranan yang penting. Kalau gitu hilang dia seorang ni gapo nak jadi. Hilang dia seorang ni. Katanya maka pemergian seorang isteri yang seperti ini yang membantu untuk memarakkan perjuangan islah adalah suatu kehilangan tenaga yang besar yang mana tidak dirasai oleh suaminya yang da'iyah, melainkan rasa duka dan sayu hati. Jadi pergi seorang perempuan yang salihah seperti ini ia selalu bantu suami dia untuk memarakkan perjuangan, untuk melacakkan perjuangan, untuk maju ke perjuangan dakwah dia ni. Dia hilang dia tu ada suatu kehilangan tenaga yang besar, merupakan hilang tenaga yang besar. Hilang tenaga yang besar, tenaga yang kuatlah. Yang selalu bantu tu hilang habis. Yang mana tidak dirasai oleh suaminya ya da'iyah, mereka rasa duka dan sayu hati. Jadi suami ini tidak ada lah, mereka rasa duka cita lah. Hilang satu tenaga ni. Kan khat panยาที่มีคุณลักษณะดังกล่าวท่ามกลางสมรภูมิของการปฏิรูปถือเป็นการขาดทุนอย่างใหญ่หลวงที่ผู้เป็นสามีได้แต่เสียใจและผิดหวังitulah maknanya hilang Khadijah mana hilang satu tenaga yang besar, maka tidak ada bagi Nabi itu melainkan rasa duka cita lah di atas kehilangan dia tu. Itulah maknanya kita dapat pengajaran daripada sirah yang mana sekeratan yang mana kita lalu dulu. Yang ketiga, pengajaran daripada sirah juga perasaan duka cita seorang da'iyah kerana kehilangan seorang kerabat yang membela kebenaran dakwah tetap wujud sekalipun kerabat itu tidak beriman. Rasa duka cita bagi seorang da'iyah ni sebab hilang seorang kaum kerabat duk bela dia tu, maknanya perasaan duka cita tu dia kena ada walaupun kerabat dia tu tidak beriman supaya dia. Maknanya adalah perasaan duka cita. Memang Nabi duka cita sebab mati Abu Talib tu. Sedangkan Abu Talib tu adalah tak beriman dengan Nabi juga. Tapi Nuayat kata perasaan duka cita tu ia kena ada bagi tabiat manusia ni. Tabiat manusia ni ada duka cita tu. Bila hilang saya kerabat, mati dari mana tu? Tu ya.ความโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปของญาติใกล้ชิดผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาแต่ก็เป็นผู้ปกป้องการดักวะมันเกิดขึ้นได้บนดนี้อย่าmari boleh timur boleh lah perasaan itu. Dan juga kehilangan kedukaan kerana kehilangan seorang isteri yang mukminah lagi jujur adalah suatu kedukaan yang lahir dari tabiat ikhlas dan jujur dalam melaksanakan dakwah. Kehilangan seorang isteri yang mukminah tadi adalah keluar pada satu duka cita yang tubik pada ikhlas. Kerana suami pun ikhlas, isteri pun ikhlas, maka marilah perasaan duka cita tu bila hilang. Sama-sama ada ikhlas dalam kerja. Jadi payah juga cari sama-sama ikhlas ada kerja ni, bersungguh ada kerja, tanggung susah dan sebagainya, maka hilang dia tu adalah merupakan satu perkara yang memang ada. Dan juga ikhlas dalam memberi penghargaan pada seorang isteri yang misali kerana pengorbanannya dan sokongannya. Dan juga ikhlas Nabi dalam beri penghargaan pada isteri dia. Maknanya perasaan duka cita tu mari
daripada perasaan ikhlas menghargakan suami isteri dia. Ya isteri dia ni memang ada harga sungguh, memang orang kerja sungguh. Bila yang mati tu, marilah perasaan duka cita tu. Hasil daripada ikhlas kesungguhan isteri dia tu, maka dia pun berasa duka cita lah di atas kehilangan dia seorang isteri yang misali, kerana pengorbanannya Nabi Khadijah tu lebih banyak, dia sokongannya dia sokong tu banyak dah. Itu je. และต่อการจากไปของภรรยาผู้ศรัทธายังบริสุทธิ์ใจเป็นความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นมาจากความบริสุทธิ์ใจต่อการดะวะห์และเป็นการทำหน้าที่ของสามีที่ดีที่มีต่อภรรยาผู้เสียสละและผู้เกื้อกูลเสมอ itulah maknanya kita dapati duka cita tu memang dia ada hasil daripada apa dia keikhlasan isteri dia, maka dia pun marilah rasa duka cita. Oleh kerana ia demikian, didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala mati Abu Talib. Kata Nabi tu dia tu ikhlas hati dengan Abu Talib cara mana? Tengok masa dia mati tu Nabi berkata, dapati Rasulullah SAW bersabda tatkala mati Abu Talib, rahimakallah, masal rahimakallah wa ghafara laka la azalu astaghfiru laka hatta yanhani Allah. Ini bila Nabi Abu Talib mati tu kerana Nabi tu nak Abu Talib tu masuk Islam. Sampai akhir nuktah dah, sampai akhir. Jadi kul la ilaha uhajjuka billah. Mana katalah la ilaha apa tu aku nak berhujah dengan Tuhan. Wi kata kalimah tu, tapi Abu Talib tak kata juga dah. Walau begitu pun maknanya kerana Nabi tu berasa ikhlas sungguh dia tu nak dia Abu Talib tu masuk Islam. Bila Abu Talib mati pun Nabi kata rahimakallah wa ghafara laka la azalu astaghfiru laka hatta yanhani Allah. Maksudnya moga-moga Allah merahmatkan akau. Nabi mengharap semoga Allah rahmat kepada akau dan mengampunkan akau. Aku sentiasa meminta ampun bagi engkau sehingga Allah melarang aku. Aku nak minta ampun kepada Allah sehingga dia lari aku. Kerana masa ni tak ada lagi turun ayat yang lari akan berdoa minta ampun pada orang kafir. Jadi, maka Nabi kata rahimakallah, semoga Allah rahmatkan engkau, dan aku nak minta ampun kepada Allah. Aku tak beradu sehingga Tuhan lari aku. Itu dia. Itu yang kata ikhlas hati Nabi terhadap Abu Talib yang selalu duk bela dia tu. มื่อ Abu Talib ถึงแก่กรรมถึงแก่ความตายท่านศาสนทูตได้กล่าวว่าขอให้อัลลอฮ์เมตตาต่อและอภัยให้ท่านฉันจะขออภัยให้แก่ท่านตลอดไปจนกว่าอัลลอฮ์จะห้ามฉัน siapa Allah lagi bukan wadu. Maka Nabi selalu duk minta ampun lah daripada Allah, minta ampun kepada Abu Talib ni. Maka sahabat juga mengikut Rasulullah SAW, mengikut Rasul mereka dalam masalah meminta ampun bagi keluarga mereka yang musyrikin yang telah mati di dalam kekufuran itu. Nabi minta ampun bagi Abu Talib, sahabat-sahabat pun maka minta ampun juga bagi orang-orang dia, hak mokpok dia, sayang dia, hak mati dalam syirik dia. Sahabat ikut sama. Itu dia. Sehingga turun firman Allah tabaraka taala, sehingga turun ayat ni. Bila turun ayat ni, ayat mana? Ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabun nar. Surah Taubah ayat 113. Bila turun ayat ni maknanya maksudnya tidak patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang musyrikin walaupun mereka itu adalah daripada kaum kerabatnya. Itu ayatnya. Tak patut bagi Nabi, kerana Nabi dah minta ampun dah,
dan juga bagi orang muslimin, dan orang-orang beriman, orang mukmin, sahabat-sahabat pekat minta ampun bagi puak-puak dia hak mati dalam kafir dulu tu, maka tu ayat kata tak patut bagi Nabi dan bagi orang yang beriman meminta ampun bagi orang musyrikin. Tak patut minta ampun bagi orang musyrikin. Jangan dia minta ampun. Tak nak minta ampun dah. Walaupun mereka itu adalah daripada kaum kerabatnya, walaupun hak mati itu daripada kaum kerabat dia, sebab Abu Talib pak saudara dia, pas sahabat-sahabat ada mak pak dia, ada adik-adik dia tu, maka Nabi Allah turun ayat ni stop sini. Tak patut minta ampun bagi orang mukmin, minta ampun kerabat dia hak mati yang musyrikin, setelah ternyata jelas bahawa mereka adalah daripada penghuni neraka jahim. Bila nyata kata mereka ahli neraka, terus tak boleh minta ampun dah. Jadi bila mati dalam kafir itu, mana mati dalam jalan lagi ke neraka dah. Muan muslim jeng tambah yang kong tan sesuatu. Sahabat-sahabat tu sama juga minta doa, minta ampun bagi kaum kerabat dia. Nekan kau apai kayat pu tang paki to Allah. จนกระทั่งองค์การนี้ถูกประทานลงมาองค์การนี้ayat ini maka Nabi ila akhir itu maknanya ท่านนบีและผู้เราผู้ศรัทธาจะต้องไม่ขออภัยโทษให้แก่ผู้ตั้งภาคีถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นญาติผู้ใกล้ชิดภายหลังจากที่ปรากฏว่าชัดว่าปรากฏชัดแก่พวกเขาว่าแล้วว่าพวกเขาเป็นชาวนรกbila nyata ahli neraka tu maka tak boleh minta ampun dah. Inilah maknanya kita nak berdoa minta ampun bagi orang kafir tak boleh. Ini ayat ni lah. Dengan itu maka Nabi pun berhenti daripada meminta ampun bagi Abi Talib. Begitu juga orang-orang Islam sama-sama berhenti daripada meminta ampun kepada orang-orang yang mati daripada kalangan mereka itu. Dengan satu ayat ni maka Nabi pun bergadulah. Sebab dia kata aku nak minta ampun pada Allah sehingga Allah larang. Sekarang sampai dah larangan Allah. Nabi pun bergadu. Sahabat-sahabat pun bergadu. Dia kata tan Nabi kejutkan kau apa itu ke Abu Talib Muslim. Jeng jutkan kau apa ya tu ke kerajaan puak-puak orang Islam pun beradu lah minta ampun. Itulah no ayat kata bila mati seorang yang mana duk bela dakwah tu perasaan duka cita tu mari. Bukan perasaan duka cita tu kena ada walaupun orang duk bela kita tu adalah bukan daripada orang Islam kan. Dan perasaan duka cita tu mari hasil pada ikhlasan yang mana ada dalam hati kita tu. Ikhlasan daripada Khadijah, ikhlasan daripada apa dia Nabi sendiri. Sebab itulah kena ada ikhlas, nak pada benda baik, ikhlas nak pada benda hak molek. Abu Talib mati dah pun Nabi tu berdoa lagi sehingga Allah larang daripada doa minta ampun tu. Itulah sebagian kita sebut tadi. Karena itulah juga didapati Rasulullah SAW sepanjang hidupnya sentiasa menyebutkan kelebihan Khadijah radhiyallahu anha. Di sini no ayat tentang hubungan Khadijah. Sebab apa Nabi itu adalah sentiasa ingat apa dia berasa duka cita atas kehilangan Khadijah, karena Khadijah tu sekian-sekiannya dah. Maka di sini kita dapati hidup Nabi lepas pada Khadijah mati itu. Karena itulah juga didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya sentiasa menyebut-nyebutkan kelebihan Khadijah radhiyallahu anha. Nabi ni duk sebut Khadijah semua lepas ada Khadijah mati sepanjang hidup Nabi. Ada hasil pada pengorbanan Khadijah tadi.ด้วยเหตุนี้เองตลอดชีวิตของท่านศาสนทูตศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะรำลึก
ถึงคุณงามความดีของขอดียะอยู่เสมอingat semua mendoakan rahmat padanya doa rahmat pada Khadijah aku dah mati dah doa lagiท่านความประหยัดโทษให้แก่นางเลยminta doa pada Khadijah tu ya membuat baik kepada kawan-kawannya membuat baik kepada kawannya ทำดีกับมิตรสหายของนางKhadijah mati dah Nabi tu buat baik pula dengan saya Khadijah tu duk hubung dengan saya Khadijah berkata bahawa Khadijah mati bini mati tu dia pun putuslah dengan saya dah Nabi masih lagi sehingga menimbul perasaan cemburu pada Aisyah radhiyallahu anha terhadap Khadijah radhiyallahu anha sedangkan Khadijah sudah mati sehingga timbul cemburu dalam diri Aisyah diri Aisyah bini Nabi padahal Aisyah ni tak ada apa dia padahal Aisyah sedangkan Khadijah sudah mati dia timbul perasaan cemburu ya cemburu ni goleknya sama-sama dah hidup ada sama-sama dah hidup orang bini dua bini tiga ni ya ada cemburu lah ada cemburu tu masa hidup gemah lemah tu makan mah lemah tu tak makan mah ku tidur ke lemah tu dia semacam-macam lah beli pakai lemah tu hamolat beli kakak huduh dan sebagainya mari cemburu lah ada masa hidup tapi Aisyah ni cemburu masa mati dah Khadijah mati dah Aisyah dia cemburu sebab Nabi dah sebut semua Khadijah semua ada sehingga menimbul perasaan cemburu pada Aisyah radhiyallahu anha terhadap Khadijah radhiyallahu anha sedangkan Khadijah sudah mati dah jong kata Aisyah เกิดความรู้สึกอิจฉาต่อKhadijahแม้ว่านางจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนี่ mati dah tak apa itu duk cemburu lagi ini disebabkan kerana Aisyah banyak mendengar pujian-pujian Nabi terhadap Khadijah sebab Aisyah duk dengar Nabi puji semua Khadijah ni ada duk puji Khadijah situ ada mati dah duk sebut duk puji lagi Aisyah ได้ยินท่านศาสนทูต duk puji semua กล่าวชมเชยนาง Khadijah อยู่เสมอ sebut semua hari-hari Khadijah ni mari pasal cemburu kerana tu bukan cemburu kerana harta kerana gapo tu tak ada Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu ada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya ini Imam Bukhari cerita daripada Aisyah tan Imam Al-Bukhari dengan nang dia kelawar ni Aisyah kata tidak pernah aku cemburu pada seseorang daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana aku cemburu pada Khadijah sedangkan aku tidak pernah melihatnya ini mengaku Aisyah sendiri kata tidak pernah aku cemburu pada seseorang daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana aku cemburu kepada Khadijah aku tak pernah cemburu kepada isteri Nabi supaya aku cemburu kepada Khadijah ni Nabi bini banyak cemburu juga tapi tak supaya cemburu kena Aisyah dia cemburu ke hak mati ni lebih pada hak hidup lagi tu Aisyah kaya sedangkan aku tidak pernah melihatnya aku tak usah tengok Khadijah dia jadi mungkin tahu apa ya Aisyah Khadijah yang jauh dua tu masa Khadijah mati berkali Aisyah beranak dah lagi tahu kalau beranak berhaluh haluh tapi aku cemburu pada Khadijah lebih pada galai Aisyah kelawar ฉันไม่เคยอิจฉาภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนใด
เหมือนกับคอดียะห์ทั้งที่ฉันไม่เคยเห็นนางแต่saya ingat dia tapi cemburu dia ada. Tetapi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu banyak menyebutnya. Hak tu bukunya. Buku cemburu ni kan Nabi tu sebut semua. Tan Nabi mak pelau tenang you semua. Sungguh hak kerja. Itu Khadijah ni Khadijah. Itu Khadijah ni Khadijah. Terkadang baginda menyembelih kambing dan setelah dipotongkan daging dan anggotanya dia hantarnya pada kawan Khadijah. Kadang-kadang bila Nabi sebelah kambing, lapah kambing siap-siap dah, bagi pula lagi itu pada sai-sai Khadijah ni. Ini sai Khadijah. Dia. Ni ayat kata kerana Khadijah tu Nabi bagi pada sai-sai dia. Sebagaimana kita dapat hadis Nabi SAW di antara buat baik pada ibu bapa, buat baik pada ibu bapa ialah kita buat baik pada sai ibu bapa kita lepas dia mati. Pada pak kita mati kita buat baik lagi ke sai pak kita tu. Itu setengah pada buat baik pada ibu bapa. Maka ini adalah Nabi SAW ada sebagai contoh. Bini yang mati dah, dia masih buat baik pada bini dia melalui buat baik pada sai dia, sai bini dia tu. Buat baik ke bini juga tu. Ada.บางครั้งท่านเชือดแพะแล้วชำแหละเป็นชิ้นๆและส่งไปให้เพื่อนของคอดียะห์sembelih kambing, lapah daging, kerak daging siap dah, bagi pada Sayyid Khadijah. Allahu akbar, masya-Allah. Kadang-kadang aku berkata padanya, Aisyah kata, kadang-kadang ini dia kata ke Nabi, kadang-kadang aku berkata padanya, dengar kata Aisyah, nak tu cemburu pada Khadijah tu dah. Kadang-kadang aku berkata padanya kepada Nabi, katakan seolah-olah tidak ada dalam dunia ini seorang perempuan pun melainkan Khadijah jua. Seolah-olah kata tak ada dah orang Cina atas dunia ni, Khadijah seorang yang ada. Aku ada ni aku ni, binimu juga. Ni Khadijah tu Khadijah. Seolah-olah tak ada dah dalam dunia ni orang Cina melainkan Khadijah seorang aja. Tak suk mulut, tak habis mulut Khadijah ni. Dia. Aisyah tu dia kata kadang-kadang kata ke Nabi, kata ini. Bang krang chan klau keท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเสมือนกับว่าในโลกนี้ไม่มีหญิงอื่นนอกจากคอดีญะห์Khadijah seorang ada. Dia. Lepas tu Nabi jawab kan. Nabi jawab kan ke Aisyah. Lalu baginda menjawab, Nabi kata, sesungguhnya dia adalah sekian kelebihannya dan anak-anakku dia adalah daripadanya. Sungguhnya dia adalah sekian kelebihannya. Nabi kata dia begitu dia Khadijah begitu, Khadijah begini dah. Itu dia. ท่านจึงกล่าวว่านางเป็นเช่นนั้นนางเป็นเช่นนี้ dan anak-anakku adalah daripada,และฉันเองก็มีบุตรกับนาง anak-anakku semua ni pada Khadijah. Banyak orang pada Khadijah. Anak Nabi 7 orang ada. Daripada Maryah ke Putiyah seorang, lain pada tu maknanya daripada Khadijah, banyakkan pada Khadijah. Jadi Khadijah yang begitu begini, masa aku gitu dia begini, masa begitu dia tolong gitu dan sebagainya. Sebab itulah maknanya aku tu tak lupa ke dia. Masa kesusahan. Kerana kira Khadijah tolong Nabi ni pada masa dia menega dulu lagi. Masa Khadijah ditokai, Nabi dia nak kali tu. Tu lagi masa dia. Lepas tu hak besarnya masa tu wahyu mula-mula dari Gua Hira. Klik mari puncak kesir gitu ni Khadijah lah yang duk pubat dia nya bagi jumpa dengan Warqah Naufal dan sebagainya. Dan lepas itu banyak lagi lah perkara yang mana Khadijah duk
berikan Nabi, tolong Nabi itu. Sebab tu Nabi kata dia adalah sekian-sekiannya kelebihan yang gitu-gitu, dan anak-anakku pun daripada dia juga. Maknanya sebagaimana kita belajar dulu ni, Khadijah menikah dengan Nabi ni, Khadijah umur 40. Nabi umur 25 atau masyhurnya dah. 25. Anak 45 orang daripada Khadijah. Mana Tuhan bagi pada Khadijah 40, umur 40 tak putus haid lagi. Boleh mengandung lagi. Dia umur 40 dia. Ada anak 45 orang daripada Khadijah. Pasal umur 40 dah. Masih boleh anak. Itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kaum muslimin dan muslimat, sebagian daripada pengajaran yang mana kita dapat daripada apa dia sekeratan daripada dakwah Nabi di Taif, dan tentang kematian apa dia Abu Talib, dan juga kematian Khadijah radhiyallahu anha. Yang keempat, pengajaran daripada sirah juga, pemergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif setelah berpaling tadah daripadanya oleh golongan Mekah adalah suatu bukti yang menunjukkan di atas kekuatan dan keteguhan pendirian Rasulullah SAW dalam meneruskan tugas dakwahnya. Nabi pergi ke Taif setelah orang Mekah toksir dah ke dia, orang Mekah buat nyanyo ke dia, buat menyakiti ke dia. Dia pergi ke Taif. Ini menunjukkan di atas Nabi itu masih kuat, masih semangat kuat, masih ada semangat dalam menyampaikan dakwah. Tegak Nabi di atas menyampaikan dakwah. Kantitan sesnatut sallallahu alaihi wasallam mung na pai su มือง Taif ภายหลังจากที่ชาวมักกะห์ปฏิเสธการด่าวะของท่านเป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านนบีมีจิตใจที่แน่วแน่ในการด่าวะนี่เชื่อ kata Nabi itu semangat dakwah. Orang Mekah tak terima dah, semoga harap kata kau sakit akan terima benda ni, tak putus harap walaupun orang kampung dia tak terima. Masya-Allah. Dan baginda tidak berputus asa daripada sahutan manusia terhadap dakwahnya. Nabi tak putus asa. Kata orang tu akan terima dakwah dia, dia tak putus asa daripada orang terima dakwah. Kata manusia terima dakwah dia tak putus asa. ท่านไม่หมดหวังต่อการตอบรับของผู้คน ada orang terima. Dan baginda mencari medan baru untuk berdakwah setelah terdapat halangan dan rintangan medannya yang pertama. Jadi dicari medan baru, cari tempat baru pula. Setelah dia tak terima dah dalam medan pertama tu, ada halangan, ada sekatan medan pertama, senam hak mula-mula tak terima iaitu Mekah, lagi cari senam yang kedua pula. Itu je.ท่านจะแสวงหาโอกาสใหม่ในการด่าวะเสมอหลังจากที่โอกาสเก่าประสบอุปสรรคada upasak dulu, jadi cari tempat baru pula. Ya, bahasa dia ini adalah gambaran bagi kita nampak hubungan dakwah. Ya memanglah sampai hari ini pun seperti itu juga. Ya terkadang orang kampung sendiri tak terima. Ya dia. Orang kampung lain terima. Pergi ke kampung lain. Ya boleh jadi jugalah Tok Guru kita dulu apa. Ada. Ya pergi buka pondok tempat lain, tak buka pondok rumah dia ni. Ada. Dia. Ya mungkin gambar-gambar itu ya ada. Siapa kata ni kita buka pondok kok Malaysia, kok Kedah mana tu, kita tahu mungkin ada upasak dia tak boleh buka tempat dia tu.
Hari ini adalah medan dakwah tu luas. Biar ada semangat, jangan putus asa. Jalan terus. Maka insya-Allah orang yang menguasai, Allah yang kuasa. Allah yang mengatur benda tu. Kita adalah orang yang melaksana, orang yang usaha, orang yang usaha. Lepas Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Sebagaimana terdapat pada galakkan kabilah Saqif kepada budak-budaknya dan pembodoh-pembodohnya supaya melontarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu bukti yang menunjukkan tabiat dan watak jahat itu adalah satu jua di mana sahaja berada, yaitu mempergunakan orang-orang yang bodoh untuk menyakiti pendakwah-pendakwah kepada kebaikan. Dalam sejarah kita tahu dulu bahasanya bila dakwah Saqif tu, jadi mereka itu menggalakkan budak-budak dia, puak-puak bodoh-bodoh dia tu, kanak-kanak dia tu, supaya pergi pekau Nabi, sehingga berdarah Nabi itu kena pekau. Ini noyak pada kita kata tabiat dan watak yang jahat tu serupa belaka di mana saja berada. Di Mekah macam-macam buat hadap Nabi. Kita serupa tu juga. Watak pemikir orang pesan karuk ni serupa di mana saja berada. Nak lari tak boleh, lari daripada orang tu ya, tapi otak orang tu serupa juga dengan orang tu. Otak serupa, watak je serupa, cara pemikir serupa untuk menyakiti bagi orang yang buat baik dia pada pendakwah. Nak caknan kanti chau Saqif สนับสนุนให้เด็กๆและพวกอันธพาลทั้งหลายทำร้ายต่อท่านศาสนทูตศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหลักฐานยืนยันว่าธรรมชาติของความชั่วที่ไหนก็เหมือนกันก็คือการใช้พวกอัตภัณฑ์รังแกผู้เรียกร้องสู่ความดี itu tidak support. Pada pengaliran darah daripada dua belah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebesar contoh teladan bagi pendakwah, di mana mereka juga mesti bertahan dan bersabar memikul dan menanggung berbagai bentuk penyiksaan, tekanan dan penindasan. Di Taif itu kita dapati Nabi itu berdarah dua kaki dia kena pekau. Ini noyak kata pada kita kata itu adalah sebesar-besar contoh teladan bagi pendakwah. Setara Nabi itu kena pekau ngedemo, maka orang lain pun tak kira lah. Itu ya. Setara Nabi itu kena juga macam itu, orang seperti kita tak ada pelik lah kalau kena seperti itu lah. Itu ya. Jadi bagi pendakwah tu mesti kena bertahan, kena sabar, kena pikul, kena tanggung berbagai-bagai bentuk penyiksaan, berbagai bentuk tekanan dan penindasan, kena tanggung lah. Dia mau seksa, dia buat nyanyi, dia mau gapo itu ni, yang tuduh dia gapo, dia macam-macam. Tu kena tanggung lah. Tanggung. Sebagai Nabi sedikit tanggung. Kita ni tanggung berkali duduk dengar saja ya. Pekang tak lagi. Dia. Jadi kena tanggung, walau bagaimanapun kena terima benda tu. Itu adalah apa dia tabiat dakwah yang bagi lagu tu. Dan juga tabiat orang jahatnya biasa itu juga. Pada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kebun dengan doa yang berkekalan abadi, itu adalah suatu dalil yang menguatkan di atas benar dan jujurnya Rasulullah SAW dalam tugas dakwahnya. Nabi berdoa, masa dia hamba lari pada budak-budak tu hidup teduh pangkayu, maka Nabi berdoa. Ulama suku sebagainya, doa yang panjang tu, doa tu adalah menunjukkan bahawa jujur Nabi atas dakwah dia. Dan
di atas tetap dan tegak pendirian baginda dalam meneruskan dakwahnya walaupun dia didatangi oleh berbagai kesusahan dan cabaran. Dia menunjukkan Nabi itu tegak di atas dakwah dia walaupun dihalangi, didatangi oleh berbagai-bagai cabaran, berbagai kesusahan pun tak apa. Sungguhnya tidak ada perkara yang penting baginya melainkan keredaan Allah yang tunggal. Ini penting. Tidak ada kepentingan Nabi. Nabi naknya mereka nak keredaan Tuhan. Kalau Tuhan redha tak apalah. Ya Tuhan ada orang lain. Ya Tuhan ada. Ya terus dakwah. Nak redha Tuhan, keredaan Allah itu besar. Nah, itu dia.ส่วนคำวิงวอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านหลบเข้าไปอยู่ในส่วนนั้นเป็นคำวิงวอนอมตะที่บ่งบอกถึงความจริงจังและความมุ่งมั่นของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อการดะวะห์ถึงแม้ว่าจะต้องประสบกับอุปสรรคมากเพียงใด jadi tak apa, susah sangat mana pun tak apa.ท่านก็ไม่นำพาต่อสิ่งใดนอกจากความพึงพอใจของอัลลอฮ์เท่านั้น naknya keredaan Tuhan. Bila Tuhan redha tu, maka tak apalah. Jadi lagu mana apa. Baginda tidak mementingkan keredaan para pembesar dan pemimpin dan tidak juga keredaan orang ramai dan para pengaruh sebagaimana jelas dalam ungkapan doanya. Nabi tak ada nak tak ada penting untuk dapat keredaan daripada orang besar kene, orang besar setuju, pemimpin kene, ada orang ramai kene. Ya tak penting itu. Yang pentingnya nak keredaan Tuhan. Sebab tu Nabi kata illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Maksudnya dan sekiranya tidak ada kemarahan engkau ke atas aku, maka aku tidak hiraukan. Kalau tak marah, aku tak heranlah dalam menghadapi dakwah aku ni. ท่านไม่สนใจต่อความเพียงพอใจของหัวหน้าและชนชั้นนำทั้งหลายหรือความพอใจของชนส่วนใหญ่ผู้ไม่ทราบความจริงและการที่ท่านกล่าวว่าหากว่าพระองค์ไม่โกรธเคืองต่อฉันแล้วฉันก็จะไม่สนใจสิ่งใด bila kata marah padaku tak apalah, aku tak peduli dah. Tak heranlah apa yang mana aku akan hadapi itu. Sebagaimana terdapat di dalam doa itu juga meminta bantuan kekuatan daripada Allah dengan cara melindungi diri kepadanya dan meminta pertolongan daripadanya seketika menghadapi tindakan dan siksaan yang teruk daripada pihak penentang dakwah. Sebagaimana doa Nabi juga dapat Nabi minta doa, minta kekuatan daripada Allah. Kita nak minta kekuatan, minta pertolongan daripada Allah. Dari saat itulah makna Tuhan ke timur waktu kita sangat berhajat tu. Dan patut kita ingat sekali lagi, doa kita ni dia kena berdoa sokmo. Bukan berdoa tu masa-masa kecemasan, masa susah saja dak. Doa sokmo. Setiap hari, setiap malam tu kita kena ada doa, kita tu berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi hak kita berdoa semua masa kita senang ni lah. Buat apa masa kita susah, situlah Tuhan akan terima doa kita. Tu je. Jadi Tuhan akan terima doa kita masa kecemasan bila kita tu ada istimrar, berpanjangan kita berdoa pada dia. Sebab kalaulah kita tu pergi berdoa masa susah saja, masa senang ni tak ada kira apa dah, tak ada heran ke Tuhan dah. Buat susah tu bergaduh minta semaya hajat tu, mai hajat kau ni dah belaka dia susah tu. Jadi kalaulah kita pergi berdoa masa susah saja, masa senang kita tak berdoa, mereka kata, ya Allah, aku tak rasa dengar doa ni. Aku tak rasa dengar doa ni. Usah terima. Doa sepanjang hidup tak rasa dengar doa ni. Mari dengar hari ni baru ni. Pakai usah terima. Tu dia. Sebab tu perlu kita tu berdoa. Dari senang kita doa, maka pada masa susah tu Tuhan tu akan terima doa kita tu insya-Allah.
Itu sebagaimana terdapat dalam doa itu juga meminta bantuan kekuatan daripada Allah dengan cara melindungi diri padanya, lindungi pada Allah, dan meminta pertolongan daripadanya, minta pertolongan kepada Allah seketika menghadapi tindakan dan siasaan yang teruk daripada pihak penentang. Bila orang menentang kuat tu, kita berdoa pada Allah Ta'ala ni.แล้วก็บ่งบอกว่าการขอความช่วยเหลือจากอำนาจของอัลลอฮ์ด้วยการพึ่งพาต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวและยามที่หนักเผยแพร่ศาสนาต้องประสบกับปัญหาอุปสรรค juga terdapat dalam doa itu bahawasa ketakutan yang sepenuh yang dituntut kepada seorang pendakwah itu ia takut kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya, bukanlah takut kepada sebarang perkara selain pada takut pada Allah. Dari doa Nabi itu juga kita dapati ayat pada kita kata takut yang sepatut kita tu takutnya ialah takut pada murka Allah, takut pada kemarahan Allah. Hak ni kita nak takut, bukan kita takut sebagai perkara lain, perkara lain dak. Hak ni hak besar. Perkara yang patut kita takut ia takut pada Allah Ta'ala. Itulah kita dapati dalam kandungan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. และบ่งบอกว่านักเผยแพร่ศาสนาต้องกลัวต่อความโกรธเกรี้ยวของอัลลอฮ์และจะต้องไม่เกรงกลัวต่อความโกรธเกรี้ยวของผู้อื่น. Hal kata kita tak takut dah. Itulah maknanya sebahagian daripada apa dia pengajaran daripada sirah yang mana kita dapati sekeratan daripada sirah daripada dakwah Nabi di Taif dan juga hubungan dengan kematian Abu Talib dan juga Khadijah radhiyallahu anha. Semoga Allah Ta'ala hidayah taufik pada kita, dapat kita jalannya mengikut bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat contoh pada kita. Dan dalam buku kita ni sebagai doga maklumat tu sebagai soalan lah untuk sebagai peringatan pada kita bilakah berlaku mati Abu Talib dan Khadijah itu kita sedikit dengarlah. Dan kita masuk sikit pada taklimat. Taklimat, jadi biasanya adalah kita dalam buku pembinaan diri ni kita ada taklimat untuk kita buat, untuk kita laksana, untuk kita nak perangat, nak peringat, dan untuk kita nak bina diri kita. Yang pertamanya, elokkan salah dengan perbuatan zahir, tadabbur bacaan dan khusyuk hati. Elokkan salah dengan perbuatan zahir. Kita molek ke sembahyang kita. Perbuatan zahir pun bila molek. Jangan nampak gupah gapuh sembahyang kita tu. Kita ajar, kita latih. Sembahyang kita jadi molek, sujud jadi molek, jangan kaki duk gatung. Ya ada sembahyang kita di kaki duk gatung. Walaupun tu sujud tu, ya tak sah tu, tak molek dah tengok ada. Tangan terhapal baru tu sujud tu supaya hanying. Nabi lagi macam tu. Ni sujud tangan hafal siku daripada jari sampai ke siku duk terhapal atas latar tu, Nabi lagi tu supaya hanying tu. Ada. Tu dia. Jadi zahir pun kita usaha jadi molek. Ada. Yang ambil pada pakaian kita lagi, jangan pakai baju sakuk semaya. Ini tu tak kata semaya tak pakai baju katik mudah aurat pokok hak kata antara pusat dan lutut tak ada apa, pusat lutut katut luar tu sudah tak pakai baju tak apa. Ini jadi kita molek zahir kita pun jadi molek. Tadabbur bacaan, ini besar ni. Ini tadabbur bacaan kita tu kita tadabbur, kita ikuti perhati bacaan kita. Ini amalan hati ni. Ini amalan hati. Amalan hati ni yang paling payah sekali sembahyang amalan hati lah. Yang paling payah sekali. Hak zahir tu mudah buat. Kalau lah kita tak ada degil tu mudahlah buat hak zahir tu. Tapi hak payahnya amalan hati ni. Nak tadabbur bacaan ni, baca alhamdulillahirabbil alamin itu hati tu kok lain, bukan dia alhamdulillah. Iyyaka na'budu tu bukan iyyada dulu ke mana tak tahu juga. Ada berat takut lagi. Hak ni payah sekali. Hak ni payah sekali.
Doalah kita kita tetap benda ni ada. Ini payah sekali. Dan kosong hati. Amalan tadabbur bacaan dan kosong hati. Ini payah sekali ni. Kita boleh buat ukur lah. Kita tu berapa persen kita rasa kata kita kosong ada semaya tu. 10%, 5%, 20%, boleh banyak anda persen. Persen 100. Kita kosong rakaat pertama boleh dak 10%. Ini. Kita sendiri boleh ukur. Baca Fatihah tu, masa kita baca Fatihah tu kosong ke dak? Dak. Ada apa persen kita? Rokok tak ada bahasa juga tak rokok atas berapa persen dah itu. Luput ke? Lok persen tu. Lepas tu akhirnya dekat apa persen su akhir kali. Kita sendiri dah boleh ukur. Orang lain tak boleh ukur ni. Kita sendiri boleh ukur. Kita sendiri bahasa sendiri. Ini perkara yang paling payah dalam solat. Itulah kaum muslimin dan muslimat masa kita habis untuk hari ini, dan insya-Allah kita ada lagi taklimat kita dan juga mutabaah dan muhasabah kita, insya-Allah kita akan berjumpa pada minggu yang lain pula, insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam.